sebagai anak yang paling sulung daripada kamu semua untuk membagi bahagikan harta pusaka bapa kita. Hei, gila apa kau ini? Mayat bapa kita masih lagi terbujur di depan sana. Lagi kau mau membagi harta-harta semua. Kenapa? Kau gila? Kalau tidak dibagi sekarang, nanti bagaimana? Kalau orang yang ambil, rugi kita semua. Sudahlah kamu semua ini. Jangan kamu bergaduh pasal harta. Diam kamu semua. Diam. Kurang ajar kamu semua ini. Bapamu masih lagi terbujur di sana. Kurang ajar punya anak. Keluar dari rumah. Keluar. Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda semua kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Semasa Hidup Terlalu Berbuat Jahat. Panjang juga tajuknya ya. Bagaimana caranya sang pencipta menyingkap aib seseorang yang semasa hidupnya tidak benar dan banyak melakukan kejahatan? Biasanya hal ini kelihatan semasa dia dikebumikan. Di Sabah, cara dan kebiasaan kami berbeza dengan di semenanjung Malaysia. Di Sabah, jika seseorang Muslim meninggal dunia, maka berduyun-duyunlah jiran tetangga datang menolong saudara Muslim mereka yang meninggal dunia. Jadi jangan hairan apabila melihat ramai non-Muslim sama-sama menggali liang lahat si mati atau sama-sama memotong daging memasak untuk saudara mara, keluarga yang meninggal dunia itu. Aneh, tetapi itulah semangat toleransi yang cukup tinggi boleh dilihat di negeri kami. Satu ketika, ada seorang pegawai bersara meninggal dunia. Almarhum meninggalkan isterinya dan beberapa orang anak-anak laki-laki dan perempuan sewaktu almarhum meninggal dunia. Namanya dirahsiakan. Anak-anaknya bertengkar di hadapan jenazah berebutkan pusaka. Ibu mereka cuma mampu menangis, mengalirkan air mata melihat betapa anak-anaknya sangat luar biasa tamaknya ketika jenazah ayah mereka masih terlantar di ruang rumah sebelum petang dikebumikan. Imam kampung itu turut masuk campur menasihati anak-anak si mati agar jangan bertengkar selagi belum selesai pengebumian, bahkan 7 hari berpantang menurut Islam. Tujuan saya menulis ini bukanlah mengaibkan orang lain, tetapi memberi kesedaran bahawa semasa hidup haruslah kita banyak berbuat kebaikan dan jauhi kejahatan, kerana ianya akan tersingkap melalui hari kematian kita sebelum menuju kuburan abadi. Sewaktu jenazah dimandikan, berkeluaran air hitam di mulutnya, sampai-sampai perutnya terpaksa digosok-gosok berkali-kali kerana mengeluarkan air hitam pekat yang busuk. Setiap kali digosok, kedengaran bunyi sendawa. Sendawa yang kuat terpacul dari mulut jenazah. Amat menyeramkan, namun itulah hakikatnya. Semasa proses persediaan kubur arwah, saya terkejut apabila ketika saya membantu mereka, tanpa sengaja keluar air mata air yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Mata air itu mulanya sedikit, namun kami tetap bekerja sama menggali liang lahat secara bergotong royong. Lama-kelamaan, mata air itu keluar semakin kuat dari tanah dan membuak-buak sampai Ustaz fikir yang kami mungkin tercedok batang paip kerajaan dalam tanah. Tetapi amat mustahil sekali jika dilihat ini kawasan kuburan yang padat dan proses mengorek liang lahat pun bukan dalam sangat seperti non-Muslim. Ustaz
turun dan memeriksa sama ada benar ada batang paip atau tidak. Ternyata memang tidak ada batang paip kerajaan yang ditanam di kawasan kubur. Amnya kubur bakal jenazah ini. Ustaz mengucap panjang dan menadah tangan dan berdoa meminta Allah tutupkan mata air ini, kerana di tempat inilah bakal jenazah akan tidur selama-lamanya. Sudah tidak ada pilihan lain. Kami terpaksa mengambil baldi dan membuang air yang semakin lama semakin tinggi di aras pinggang kami. Ustaz berkata yang di tempat inilah almarhum dikebumikan kerana masa sudah semakin suntuk. Jenazah dibawa ke tanah perkuburan dengan van jenazah. Tanah perkuburan tidaklah jauh sangat, cuma 1 kilometer saja. Ketika dibawa, keempat-empat biji tayar van pancit serentak dan mulalah orang ramai yang datang menziarahi soksek-soksek mengumpat. Saya juga hairan, kenapa jiran tetangga si mati tidak mau menolong langsung jiran mereka yang ditimpa kesedihan ini. Hati saya tertanya-tanya. Saya mengenali si mati sebagai seorang tokoh dan pegawai kerajaan dulu, semasa dia masih berkhidmat sebagai pegawai kerajaan sebelum pencen. Ketika sampai di kubur, hujan lebat mencurah-curah turun. Kami bergotong royong mengeringkan liang lahat yang airnya membuak-buak keluar. Ustaz dan imam bahkan sampai menadah tangan ke langit dan meminta Allah memberikan seketika urusan mempermudahkan pengebumian almarhum. Namun sebaliknya pula berlaku. Air semakin kuat, angin badai dan guntur petir berdentum. Kerana sudah demikian cuacanya, Ustaz meminta almarhum dikebumikan dengan cepat. Saya dan beberapa teman rapat berusaha membuang air dalam liang lahat yang airnya semakin lama semakin meningkat ke aras pinggang. Kemudiannya tidak tahu dari mana muncul ular sawa ketika kami bertungkus lumus membuang air yang semakin penuh dalam liang lahat, menyebabkan semua orang bertempiaran lari. Ular sawa yang muncul dalam air itu ditangkap oleh seorang sahabat yang berani dan membuangnya jauh dari tapak perkuburan. Ketika menurunkan jenazah, masalah timbul lagi apabila lubang lahat itu terlalu pendek ketika jenazah dimasukkan. Mau tidak mahu, Ustaz terpaksa membengkokkan kaki jenazah yang keras agar dapat masuk ke dalam liang yang telah kami gali. Cuaca benar-benar ganas dan menyeramkan. Bayangkan, baru pukul 3 petang, tetapi keadaannya gelap menyebabkan seolah-olah hari sudah pukul 9 malam. Tidak ada talqin dibacakan oleh imam. Papan ditutup pada liang dan semua kami bertungkus lumus menimbusi kubur dengan tanah agar urusan pengebumian selesai. Ketika tanah dimampatkan, air masih keluar dari tapak kubur. Semua orang terpaksa balik awal kerana cuaca benar-benar buruk sampai keesokan harinya. Dari pengalaman saya, ianya mengambil masa 7 hari untuk menimbusi tanah kubur jenazah kerana air dalam tanah menolak mayatnya keluar dari bawah. Saya bahkan tidak sanggup mengikuti kawan-kawan kerana hal yang sama berulang kali, di mana esok pagi jenazah timbul bersama kain kafan yang semakin coklat akibat lumpur air. Saya tidak mengaibkan almarhum kerana beliau saya anggap bekas guru dan senior saya. Namun, sewaktu dia hidup, ada banyak perkara tidak benar dilakukan oleh dia. Nama dia saya rahsiakan untuk mengelak aib dan tempat juga saya rahsiakan bagi menjaga nama baik keluarga almarhum. Cukuplah saya katakan, semasa hidup janganlah kita berhutang tidak membayar. Janganlah kita menganiaya orang semasa berkuasa. Janganlah memakan wang haram
hasil memijat keringat orang miskin. Janganlah jahat pada anak-anak dan isteri, dan janganlah suka bergaduh soal sempadan tanah. Ciri-ciri pengaiban dari yang mana Yang Maha Kuasa akan memalukan kita sendiri saat melihat badan kita turun ke bumi dan roh kita berlinang air mata melihat hukuman Sang Penguasa. Daripada Larry Raphael, based on true story. Sekian, terima kasih, Brother Fai.